Jadi itu pentinglah antara kalau kita sebagai ilmuwan, sebagai ustaz misalnya, kita kena tahu tentang ulama bahkan dengan kitab-kitab mereka. So daripada situlah saya pun bila masuk kepada bab Ibn Taymiyah ni pun termasuk di bawah ulama yang saya baca tentang dia lah. Jadi apa yang saya tahu, seingat saya dia ni lahir tahun 661 Hijriah. 661. Ada kitab tulis dia 671. Biasalah benda ni khilaf dulu, tak ada JPN kan. Jadi itu tarikh lahir masanya di kurun yang ke-7. Dan dia meninggal pada tahun 728 Hijriah. Jadi awal kurun yang ke-8. Dan tempat dia tu di Syam lah, ataupun di Damsyik atau Damaskus. Dia di sana lah. Dulu nama Syam, sekarang ni Syria. Pusat pemerintahan dulu kan? Antara apa ni, kota-kota yang masyhur di dalam Islam, antaranya Baghdad, Mesir, Syam, Damaskus. Ini kota-kota yang masyhur lah dalam Islam. Jadi beliau ni ringkasnya memang keturunan ulama. Datuk beliau iaitu Majduddin Ibn Taymiyah merupakan antara mujtahid tarjih dalam mazhab Hambali. Jadi dia memang berketurunan ulama. Dan dia juga memang kalau kita baca dalam kitab-kitab terjemah, dia panggil kitab tarajim. Sebab ada memang ulama khusus mengarang kitab-kitab tarajim, iaitu biodata atau biografi para ulama. Jadi panjanglah kalau kita nak cerita panjang. Cuma dia ni yang setakat yang saya tahu, dia kerana datuknya bermazhab Hambali, dia bermula dengan mazhab Hambali dari segi fiqh ni lah. Dan kita pun tahu mazhab Hambali ni dari sudut akidah pun ada banyak pecahan. Apa yang saya dapat tahu, dari sudut akidah mazhab Hambali ni ada yang betul-betul mengikut manhaj Imam Ahmad bin Hanbal yang dipanggil sebagai manhaj salaf, yang pure punya. Nanti kita akan bahas apa itu manhaj salaf, yang mana hari ini banyak orang yang mendakwa kata dia ikut salaf. Kemudian sebagian ulama Hambali juga ada kecenderungan ke arah mazhab mutakallimin yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari lah dengan Imam Abu Mansur Maturidi, iaitu menggunakan pendekatan akal, kita kata, dalam akidah sebagai hujjah. Contohnya Ibnu Jauzi, walaupun beliau bukan Asy'ari tapi cenderung ke arahnya dalam beberapa bab. Contohnya dalam ayat-ayat mutasyabihat menggunakan pendekatan takwil. Kemudian Ibnu Aqil, ulama-ulama Hambali yang ada kecenderungan, saya tak kata mereka Asy'ari. Aqil yang nahu. Dia yang ni yang mensyarahkan kitab Nahu yang terkenal, iaitu Alfiyah bin Malik. 1000 bait mengenai ini masalah Nahu. Jadi itu dua kelompok, dan kelompok yang ketiga ni yang dipanggil Ghulatul Hanabilah. Yang ni puak-puak pelampau di kalangan Hanabilah yang bermula daripada awal lagi lah. Di mana mereka ni oleh kerana terlalu berpegang kepada zahir nas Quran dan hadis, akhirnya secara sedar atau tidak terbawa ke arah tajsim dan tashbih, iaitu menjisimkan Allah Ta'ala dan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan antara nama-nama yang masyhur yang disandarkanlah, wallahu alam, kita tak tahulah apa sebenarnya etika mereka. Yang masyhur iaitu antaranya Qadi Abu Ya'la, kemudian Ibnu Zaghuni, Ibnu Ahmad, dan akhirnya sampai kepada Ibn Taymiyah. Seolah-olah dalam, kalau kita baca kitab-kitab mana-mana pun akan menceritakan tentang kecenderungan Ibn Taymiyah ke arah itu. Jadi ada 3 pecahan Hanabilah dalam akidah. Menurut sebagian ulama lah. Jadi Ibn Taymiyah pada kecenderungan Ghulatul Hanabilah itu ke arah tajsim dan tashbih. Jadi wallahu alam, ini kita pun sebenarnya kalau pada pendapat saya untuk menilai seseorang tu, kita tak ada hak sebenarnya. Kita hanya boleh menilai seseorang itu melalui kalam-kalam ulama yang hidup sezaman dengan beliau. Sebab apa? Macam mana kita tahu? Orang tanya kau kenal daripada mana? Macam mana kau tahu? Jadi yang betul-betul kenal siapakah Ibn Taymiyah itu, dia sudah pasti ulama-ulama yang berhidup di zaman dia. Jadi daripada situlah kita baca, saya baca kitab-kitab ulama yang mengarang tentang Ibn Taymiyah, banyak, beratus kitab. Jadi mereka ceritalah apa yang berlaku pada Ibn Taymiyah, kontroversi yang ditimbulkan oleh Ibn Taymiyah dari sudut akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, dan akhirnya jadi masyhur.
Jadi sebab itulah kita ni untuk mengenali seseorang itu kita tidak dapat tidak kita rujuk. Ya. Kita rujuk kepada ulama-ulama yang dah tentulah mereka lebih kenal Ibn Taymiyah berbanding kita ni hidup di zaman akhir ni. Selain daripada orang yang hidup sezaman dengan Ibn Taymiyah, ada ulama yang menjadi anak murid Ibn Taymiyah. Berapa yang Ustaz Ana boleh Yang masyhur yang menjadi anak murid Ibn Taymiyah ni masyhur ni Ibn Qayyim Al-Jauziyah seperti yang disebut oleh Ustaz Raji tadi. Nah, antaranya juga Imam Az-Zahabi yang terkenal dalam kitab Syiarul Alamun Balak dia hadis, muarris. Kemudian Ibnu Katsir pun pernah menjadi anak murid dia. Kemudian yang ulama sezaman dengan dia, saya tak pasti Taqiyuddin Subki itu pernah menjadi murid atau tidak tu saya tak apa ingat. Tapi sezaman Anak dia. anak Subki anak. Tajuddin Subki. Anak yang murid. Jadi itulah mana pendapat-pendapat Imam kita baca apa pandangan Imam Zahabi, apa pandangan Ibnu Katsir, apa pandangan ulama-ulama selain daripada yang sezaman yang menjadi anak murid beliau. Bahkan Ibnu Hayyan Al-Andalusi, pengarang kitab tafsir masyhur Bahrul Muhit, datang daripada Andalus. Kerana tersebarnya berita tentang keilmuan Ibn Taymiyah ni, datang daripada Andalus untuk belajar mengambil ilmu. Tapi bila sampai dia kata fi aqlihi syai'. Okey. Maknanya ada something wrong dia ni. Dan panjang kisahnya, ramai ulama-ulama yang tidak sependapat dengan beliau datang untuk berzakarah, mujadalah dengan beliau. Kisah dia panjang sebenarnya, nanti kita sambung lagi.